Okeylah, kita mula dulu Al-Mu'tal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Al-Mu'tal. Ta'rifuhu lughatan ismu maf'ulin min a'dalahu bima'na a'yahu. A'dalahu dengan makna a'yahu. A'yahu maknanya melemahkannya, ya. A'jazahu ataupun ad'afahu, ya. Jadi mu'dal maknanya dhaif, ya. Dhaif lah dari segi bahasa, ya. Jadi a'dal dengan makna a'ya, makna melemahkan. Ma saqata min isnadihi isnani fa aktsaru ala tawali. Apa yang gugur daripada sanadnya dua perawi atau lebih secara berturutan. Okay. Jadi sebelum ni kita belajar iaitulah al-mu'allaq dan juga al-mursal, ya. Mu'allaq yang dibuang sanad secara sengaja sebenarnya daripada awal sehinggalah penghujung. Yang tinggal hanyalah sahabat ataupun Nabi SAW sahaja, ya. Mursal ialah yang tabi'in terus kepada Nabi SAW tanpa menyebut nama sahabat. Jadi mu'dal yang kehilangan dua perawi secara berturutan sekurang-kurangnya, ya, ataupun lebih daripada dua. Dalam kumpulan ini, dalam kumpulan dhaif dengan sebab terputus sanad, terputus yang nyata, ya, as-saqtu zahir, inilah yang paling teruk sekali, ya, iaitulah al-mu'tal. Contohnya marawahul hakim fi ma'rifati ulumil hadis bi sanadihi ila al-Qa'nabi an Malikin annahu balaghahu anna Aba Hurairah qala. Di tengah Al-Hakim dalam kitab dia Ma'rifat Ulumul Hadis. Dia buat contoh di sana. Ma'rifat Ulumul Hadis ialah kitab Al-Hakim dalam Ulumul Hadis. Al-Hakim dia ada dua. Dalam ilmu hadis dirayah atau Ulumul Hadis, dia ada kitab Ma'rifat Ulumul Hadis. Dalam ilmu riwayah, dalam ilmu hadis riwayatan, kitab Al-Hakim ialah Al-Mustadrak al-Sahihain. Yang kita belajar baru ni dalam bab as-sahih, ya. As-sahih fi ghairi sahihain. Hadis sahih di luar daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, antaranya ialah Sahih Ibn Hibban, Sahih Ibn Khuzaimah dan juga Mustadrak Al-Hakim. Tapi ini Al-Hakim dalam Ma'rifat Ulumul Hadis. Dia buat contoh kepada mu'dal, dia ambil daripada Muwatta' Malik sebenarnya, ya. An Malikin annahu balaghahu anna Aba Hurairah. Jadi antara Malik dengan Abu Hurairah ni lebih daripada dua ataupun lebih. Qala Rasulullah SAW, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallafu minal amali illa ma yutiq, ya. Ini adab melayani hamba dalam Islam, ya. Bagi hamba makan dan pakaiannya dengan cara yang terbaik, ya, dengan cara yang diterima oleh uruf, diterima oleh adat yang baik, dan tidak dibebankan daripada amal kecuali apa yang dia mampu. Ini hamba dalam Islam dimuliakan dan diberi hak kepadanya. Dia berhak dapat makanan, dia berhak dapat pakaian dengan cara yang paling baik. Kemudian dia tidak dibebankan amalan kecuali dia tidak dibebankan dengan kerja kecuali apa yang dia dalam kemampuannya, ya. Al-Hakim kata hadza mu'dalun an Malik a'dalahu hakadha fi Muwatta'. Sengaja dia meng'idalkannya, ya. Okey, ini pun satu kerja sengaja Imam Malik lah, kerana dia tidak mahu mengiktiraf hadis ini sebagai hadis muttasil, yang disandarkan kepadanya dalam kitab Muwatta'.
Jadi dia dalam kitab Muwatta dia ada balaghat Malik. Macam dalam Sahih Bukhari kita ada muallaqat Imam Bukhari. Li'annahu saqata minhu isnan mutawaliyan baina Malikin wa Abu Hurairah. Antara Malik dengan Abu Hurairah ada dua orang. Wa qad arafna annahu saqata min isnan mutawaliyan min riwayatil hadis kharij al-Muwatta. Dalam di luar Muwatta ada Malik an Muhammad bin Ajlan an abihi. Muhammad bin Ajlan daripada bapanya Ajlan. Barulah Ajlan daripada Abu Hurairah. Dua orang hilang. Ya. Jadi mu'dal hadithun da'if. Wahuwa aswa'u halan minal mursal wal munqata'. Ya. Dia lebih teruk daripada mursal, lebih teruk daripada munqata'. Di kasratil mahzufin. Kerana ramai yang dihazafkan. Wahadzal hukmu alal mu'dal bittifaq bainal ulama. Ya. Istima'amuhu ba'ba'di sumal ini tinggal ya. Kadang-kadang dia seperti mu'allaq. Min madhanil mu'allaq. Mu'dal. Kat mana kita nak jumpa mu'dal? Pertamanya kitab As-Sunan Sa'id bin Mansur. Yang kedua Mu'allafat Ibnu Abi Dunya. Ya. Ibnu Abi Dunya banyak buku-buku dia. Panggil buku Al-Ajza' Al-Hadisiyah. Ya. Juzuk-juzuk hadis. Maksudnya tertentu dalam hadis. Ya. Dia ada kitab Az-Zuhdu, dia ada kitab Al-Wara'u, dia ada kitab As-Samtu, dia ada kitab Islahul Mal. Kemudian Al-Munqata'. Al-Munqata', okey, mudah ceritanya kita dah belajar mu'allaq, mursal dan juga mu'dal. Masing-masing tu ada tarif dia. Munqata' ialah nama bagi yang belum ada nama, ya. Jadi yang terputus sanad secara zahir, yang bukan mu'allaq, yang bukan mursal, yang bukan mu'dal, maka tu namanya munqata', ya. Ismu fa'il minal inqita' didul ittisal, ya. Jadi inqita' dengan lawan dia ittisal, bersambung, ya. Syarah ta'rif. Yani anna kulla isnadin inqata'a min ayyi makanin kana sawa'an kana al-inqita' min awal al-isnad aw akhirih aw min wasatih, ya. Jadi terputus di mana sahaja. Kadang-kadang di awal tapi jangan mu'allaq, di hujung tapi jangan mursal, ataupun di tengah tapi jangan mu'dal. Yang belum ada nama maka itu namanya munqata'. Kalau ikut ta'rif ini, masuklah mursal, mu'allaq dan mu'dal. Semua tu ada awal ni mu'allaq tadi. Hujung tu mursal. Di tengah tu boleh jadi mu'dal. Lakin ulama'ul mustalah al-mutaakhirin khassu al-munqata' bima lam tantabiq alaihi suratul mursal awil mu'allaq awil mu'dal. Ulama kemudian mengkhususkan munqata' bagi yang tidak terkena mursal, ya, tidak terkena mu'allaq, tidak terkena kepada mu'dal, maka namanya munqata', ya. Kalau lain tertinggal tu, ya. Contoh dulu. Ma rawahu Abdul Razak Anis Sauri an Abi Ishaq an Zaid ibn Yusai an Huzaifah marfu'an in wallaitumuha Aba Bakrin faqawiyun amin, ya. Kalau kamu lantik urusan ini Abu Bakar, maka dia, yang Abu Bakar, seorang yang kuat, seorang yang amanah. Di hadis ini kalaulah sahih, maka pelantikan Abu Bakar berlaku dengan nafs, ya, bukan berlaku dengan ijtihad, ya, ataupun kias. Berlaku dengan hadis inilah. Sebab hadis ini seolah Nabi melantik Abu Bakar sebagai khalifah. Tapi hadis dhaif. Faqad saqata min hadzal isnad rajulun min wasatihi wa huwa Syarik.
Jadi gugur daripada sanad ini seorang yang di tengah. Namanya Syarik. Syarik tak ada. Saqata baina Sauri wa Abi Ishaq. Jadi Sauri tidak bertemu dengan Abu Ishaq. Maka terputus di antara Sauri dan Abu Ishaq. Iz anna Sauriya lam yasma' min Abi Ishaq mubasharatan wa innama sami'ahu min Syarik. Jadi ada orang tengah Syarik. Ini dikesan daripada jalan-jalan lain lah. فهذا الانقطاع لا ينطبق عليه اسم مرسل ولا المعلق ولا المعضل فهو منقطع. Jadi nak kata mursal tak, mursal hujung. Tabi'in terus Nabi. Mu'allaq tak, daripada awal. Mu'dal dua, satu je. Jadi dia bukan mursal, dia bukan mu'allaq, dia bukan mu'dal, maka dia munqati'. Hukumnya dhaif juga. Walaupun dhaifnya tak teruk. Wa zalika lil jahli bihalir rawi al-mahzuf. Kerana kita tak tahu siapa perawi yang hilang. Okay. Kemudian kita akan masuk satu tajuk. Tajuk ni berat sikit lah. Al-Mudallas dan Al-Mursal Al-Khafi. Jadi kita beritahu bahawa hadis yang dhaif dengan sebab saqat ataupun dengan sebab inqita', terputus atau tergugur ini terbagi dua. Saqtan zahiran ataupun inqita'an zahiran. Satu lagi saqtan khafiyan ataupun inqita'an khafiyah. Jadi yang saqtan zahiran 4. Mursal, mu'allaq, mu'dal dan munqati'. Adapun saqtan khafiyah yang tergugur secara tersembunyi maka 2. Yang pertamanya mudallas, yang keduanya al-mursalul khafi. Apa dia mudallas? Al-mudallas ismu maf'ul min at-tadlis. At-tadlis fil lughah kitmanu aibi sil'ah 'anil mushtari. Menyembunyikan keaiban barang daripada pembeli. Tengok, tadlis dia bukan menipu. Kalau menipu itu orang panggil al-ghushu ataupun al-kazibu. Itu menipu. Itu memang kerja menipu terang-terang. Tadlis bukan. Tadlis dia tidak menipu. Tapi dia menyembunyikan keaiban tanpa disedari oleh orang lain. Ini banyaklah contoh. Kalau kita beli hamper contohnya, yang dari bungkus cantik tu. Bila kita beli, sepatutnya kita semak lah. Bila tarik lupuk dia, tapi oleh kerana cantik, oleh kerana dia bungkus cantik tu, kita pun pakai beli je pasal terpengaruh dengan cantik bungkusan. Bila buka baru tengok, oh rupanya tarik lupuk dah dekat dah. Jadi dia tak menipu. Cuma kita yang terpedaya. Macam baju baby kita juga. Beli dalam hamper dah. Bila buka baru tahu. Rupanya kecil sangat. Ataupun kain dia tak kualiti sangat. Sebab kita tengok bungkusan saja. Kita tak tengok kualiti dia. Jadi dari segi perdagangan bukan diharuskan lah, tapi itu belum dianggap menipu. Belum boleh didakwa sebagai menipu. Aslu tadlis mustaqim min ad-dalas. Dia ambil dia perkataan dalas. Dalas ila zulmah, gelap. Yalah gelap, macam malam gelap. Tengok malam comel, bila cerah baru tahu tak comel. Atau ikhtilat al-zalam, ataupun dah bercampur dengan gelap. Istilahan, dari segi istilah, ikhfa'u aibin fil isnad wa tahsinun li zahiri. Menyembunyikan aib pada sanad dan memperelok pada zahir. Ceritanya. Yang pertama dia panggil tadlisul isnad. Tadlis ada 2. Tadlis isnad, tadlis syuyukh. Tadlis isnad apa dia? An yarwiya rawi amman qad sami'ahu ma lam yasma' minhu min ghairi an yazkura annahu sami'a minhu. Tengok tu. Seorang perawi meriwayatkan
daripada orang yang pernah dia dengar daripadanya, tapi dia meriwayatkan sesuatu yang dia belum dengar daripadanya tanpa menyebut bahawa dia mendengar daripadanya. Saya bagi contoh mudah ya. Contohnya, saya ada guru di Mekah. Banyak hadis-hadis yang saya ambil daripada guru di Mekah ini. Tapi bila saya balik ke Malaysia, guru di Mekah tu terus mengajar. Dan banyak pula hadis-hadis baru yang dia riwayatkan yang saya tak sempat, saya dah balik. Tiba-tiba anak murid saya pergi ke Mekah, riwayatkan hadis-hadis yang sebahagiannya belum saya dengar. Kemudian dia balik ke Malaysia, dia riwayatkan kepada saya. Okey, saya sebagai guru kepada murid saya ni, tentulah saya segan untuk saya riwayatkan daripada murid. Sedangkan guru kepada murid saya di Mekah tu ialah guru saya juga. Jadi saya terus kepada guru di Mekah. Saya buang nama anak murid yang beritahu kepada saya ni. Jadi saya meriwayatkan daripada orang yang pernah saya dengar daripada sesuatu yang belum saya dengar. Saya ambil daripada orang lain. Itulah anak murid saya ni lah. Tapi tanpa menyebut bahawa saya mendengar. Saya tak kata saya hadasani, dia beritahu saya. Saya tak kata sami'tu, aku mendengar. Saya tak kata akhbarani, dia beritahu. Tapi saya kata an. Mudallas ni dia guna istilah an. Hadis mu'an an. Ya. Daripada. An ni, ainun. Ini perkataan yang mengelirukan. Inilah orang panggil dalas. Gelap. Ya. Jadi kalau saya kata akhbarani, itu saya menipu. Kalau saya kata hadasani, itu saya menipu. Kalau kata sami'tu, aku mendengar, aku tipu. Itu menipu sebab saya tak dengar. Tapi saya guna kata an daripada. An boleh jadi dengar secara langsung, boleh jadi dengar daripada orang tengah. Jadi hadis saya ni terputus sebenarnya. Ya. Tapi dikaburi dengan perkataan an. Yang menyebabkan orang tak boleh kata saya menipu. Saya sedang menggugurkan seorang perawi. Saya tak nak sebut dia macam-macam. Apa alasan lah, macam saya buat contoh tadi, alasannya kerana perawi itu anak murid saya. Jadi cikgu dia sombong, dia tak nak sebut nama anak murid dia. Lalu dia sebut kepada guru kepada anak murid dia tu, yang kebetulannya pun guru saya juga, contohnya lah. Okay, faham Jadi ayyarwi rawi aman sami'u minhu. Perawi dia meriwayatkan daripada orang yang pernah dia dengar daripada itu. Malam yasma' minhu, tetapi riwayat hadis itu belum dia dengar. Dia dengar hadis lain. Min ghairi an yadhkura annahu sami'a min, tanpa dia menyebut bahawa dia mendengar. Dia hanya mengatakan an. Dia tukar daripada hadasana akhbarana pada an. Okay, syarah ta'rif tak payahlah. Ya. Saya dah syarah tadi. Farku pun tak payah. Tak contoh. Bisanadihi ma'akhril hakim bisanai ila Ali bin Khashram. Qala lana Ibnu Uyainah aniz Zuhri. Tengok tu. Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah. Dia kata aniz Zuhri. Zuhri memang guru dia. Zuhri guru kepada Sufyan bin Uyainah. Zuhri di Madinah. Kemudian di Dimashq. Sufyan bin Uyainah di Iraq. Jadi dia kata daripada Zuhri. Sebenarnya memang Zuhri itu murid guru dia. Dulu guru dia. Tapi sekarang dia dah mengajar di tempat lain. Dia dah berpisah. Anak muridnya yang pergi ambil hadis daripada Az-Zuhri, hadis baru, bawa kepadanya, dia tak dengar secara langsung, dia guna perkataan an. Faqila lahu sami'tahu min Az-Zuhri, tapi kebetulan ada anak murid cerdik. Dia agak dah. Sufyan ni selalu buat perangai macam ni. Ya. Jadi, kawan tu minta. Dia kata, kau dengar betul ke daripada Zuhri? Kalau tak tanya macam ni, dia akan terus je lah. Tapi bila ditanya, dia mengaku. Qala la, wala memang sami'ahu min Az-Zuhri. Aku ni bukan saja daripada Zuhri tak dengar hadis ni. Daripada orang yang dengar pun tidak dua orang.
Dia kata haddatsani Abdul Razak an Ma'mar an Zuhri. Dia aku dengar daripada Abdul Razak, daripada Ma'mar, daripada Zuhri. Dua orang tu dia buat. Ya. Jadi ni orang panggil tadlis. Ya. Zuhri tu memang guru dia. Tapi hadis ni bukan dia ambil dengan Zuhri. Dia ambil daripada kawannya, Abdul Razak. Daripada kawannya juga Ma'mar. Abdul Razak As-Sana'ani, Ma'mar bin Rashid As-Sana'ani juga. Tadlis taswiyah. Tadlis taswiyah, yang ni bahaya sikit. Ini kerana digugurkan ataupun disembunyikan nama perawi kerana lemahnya. Tadi saya buang nama perawi mungkin kerana kawan, mungkin kerana murid. Jadi saya segan nak sebut nama kawan sendiri sebagai guru, murid sebagai guru. Yang ni bahaya. Yang ni dibuang nama perawi kerana perawi ni dhaif. Ini bahaya. Ini menyebabkan hadis dhaif jadi sahih. Dengan sebab kelakuannya. Ini tadlis taswiyah ni paling bahaya, paling buruk dari kebanyakan tadlis. Huwa riwayatul rawi al-syaikhihi thumma isqatu rawi dha'ifin baina thiqataini laqiya ahaduhum al-akhar. Ya. Jadi dia riwayat memang daripada gurunya. Tapi daripada orang tengah, lalu orang tengah. Kenapa digugurkan? Kerana dia dhaif. Ini bahaya, ya. Ada seorang alim yang terkenal melakukannya, menyebabkan dia dicela dari sudut inilah walaupun dia alim besar. Namanya Baqiyah ibn Mikhlad, Baqiyah ibn Walid. Ahadithu Baqiyah laysat naqiyah, fakun minha ala taqiyah, ulama kata. Ya. Hadis Baqiyah tak bersih, laysat naqiyah. Fakun minha ala taqiyah, kena hati-hati dengan hadis Baqiyah. Al-Walid bin Muslim pun, ya. Contohnya hadis rawahu Ibnu Abi Hatim fil Ilal. Hadis ni dah termasuk dalam Ibu Ilal, ya. Ilal Ibnu Abi Hatim. Sami'tu Abi wa zakar hadis rawahu Ishaq bin Rawayh an Baqiyah haddatsani Abu Wahb bin an Nafi'in bin Umar, ya. Okey, kisah hadis ni Ubaidillah bin Amr thiqah. Ishaq bin Abi Farwah dhaif. Nafi' pula thiqah. Nafi' thiqah lah, imam besar, ya. Ya, sebaik-baik orang yang mengambil ilmu daripada tuannya, iaitu Ibnu Umar. Jadi tengok, ya. Wa Ubaidillah ibnu Amr kuniyatuhu Abu Wahbin fakanahu Baqiyah wa nasabu ila Bani Asad kay la yuftanu lahu. Tengok. Baqiyah dalam sanad ni bahaya sungguh dia, ya. Tengok. Dia riwayatkan daripada gurunya Abu Wahab. Sebenarnya Abu Wahab ni pun dah dipindah nama sebenarnya ialah Ubaidillah. Tapi ditukar kepada Abu Wahab Al-Asadi. Jadi tak ada masalah, dia ni sikah lagi, ya. Tapi kerja dia tu supaya tidak diketahui siapakah guru kepada Abu Wahab ini. Kemudian dia tak sebut nama Ishaq bin Abi Farwah yang dhaif. Jadi daripada Abu Wahbin, ataupun sepatutnya disebut nama sebenar Ubaidillah ibn Amr supaya dikesan siapa yang gugur, kerana Ubaidillah memang tak berjumpa dengan Nafi'. Abu Wahbin, gelaran dia tu kurang dikenali, ya. Jadi Baqiyah nak gugurkan nama Ishaq bin Abi Farwah di antara Ubaidillah dengan Nafi'. Tapi Ubaidillah ditukar nama kepada Abu Wahab, memang gelaran dia Abu Wahab. Al-Asadi memang betul dia Al-Asadi. Tujuan sebenarnya dia nak gugurkan nama Ishaq bin Abi Farwah. Kemudian daripada Abu Wahab disebut daripada, ya. Tengok. Nafi'. Dia tak kata haddasahu, qala Abu Wahabin haddasani Nafi'. Dia kata Nafi'. Jadi tapi dia bukan cerita Abu Wahab. Yang buat kerja ni ialah orang sebelum Abu Wahab, iaitu Baqiyah. Jadi dibuang Ishaq dan diratakan sawa, dia panggil taswiyah, ya. Diratakan macam jalan yang berlubang, kita letak kertas je contoh, ya. Bahaya jatuh orang, ya. Kalau tak kayu tu pun boleh tahan.
Kemudian yang kelima, tadlifus syuyukh. Tadlifus syuyukh ni ringan sikit lah. Sengaja ditukar nama guru supaya tidak disangka bahawa dia tidak ada guru lain kecuali guru yang sama. Setiap hari disebut nama guru yang sama. Jadi anak murid rasa Tok Guru dia kurang hebat kerana hanya berguru dengan guru yang sama. Lalu ditukar, orang ingat guru lain, sebenarnya guru yang sama, cuma nama lain. Yalah, baru ni kita dah baca nama. Dia ada ismun, dia ada kunyatun, dia ada laqabun, dia ada nisbatun, dia ada nasabun, boleh pilih tu mana satu. Tali syuyukh an yarwi rawi an syaikhin hadisan sami'ahu fa yusammihi aw yukannihi aw yansabahu an yasifahu bima la yu'raf. Kai la yu'raf. Sengaja dia tukar nama guru kepada nama lain ataupun kunyah lain ataupun nasab lain yang kurang dikenali. Jadi mungkin kawan tu dikenali dengan nama, ditukar dengan kunyah. Kawan tu terkenal dengan kunyah, disebut nama. Kawan tu terkenal dengan nasab, disebut dengan kunyah ataupun dengan nama. Ataupun terkenal dengan sifat ataupun dikenal sebagai nisbah. Tapi disebut dengan nama contohnya sebab dia tidak dikenali dengan nama. Contohnya qaulu Abi Bakar ibn Mujahid, haddatsana Abdullah ibn Abdillah, dia kata. Sebenarnya Abdullah ibn Abdillah ni ialah Abu Bakar ibn Abi Daud As-Sajastani. Kalau tu terkenal sangat. Abu Bakar bin Abi Daud ialah anak pada Abu Daud. Tuan punya kitab tu. Anak dia pun alim juga. Yang dikatakan standing dengan bapanya. Tapi dia dikenali dengan kunyahnya Abu Bakar. Tapi kawan ni tak sebut nama kunyah dia. Dia sebut nama Abu Abdullah. Abu Daud pula disebut dengan kunyah yang tidak dikenali. Memang dia Abu Daud. Dia juga Abu Abdillah. Disebut Abdullah ibn Abi Abdillah. Jadi Abu Bakar sengaja dia, oleh kerana setiap hari disebut nama Abu Bakar bin Abi Daud. Abu Bakar bin Abi Daud. Jadi orang sangka bahawa dia hanya berguru dengan seorang guru sahaja. Jadi dia pun nak tarik perhatian, menunjukkan bahawa dia ada ramai guru. Disebut nama guru yang sama tapi dengan nama yang lain. Orang dikenali. Itu dikenali sebagai tadlifus syuyukh. Ini tak adalah teruk sangat. Al-aghrad al-hamilatu ala tadlis. Apa faktor yang menyebabkan ulama kita melakukan tadlis? Yang pertamanya dha'fus syaikh. Syaikh tu dhaif. Yang tadilah punca dilakukan tadlis taswiyah. Ta'akhur wafatih, ataupun guru dia ni panjang umur yang menyebabkan anak murid dia sendiri pun, anak murid pada anak murid pun masih lagi berguru dengan guru dia. Tengok contoh macam tadi, saya berguru dengan guru saya di Mekah. Masa saya belajar tu pun guru tu dah tua. Tapi panjang lagi umur dia. Akhirnya kita yang di sini pun dah tua, dia masih gagah lagi. Masalah kepada orang yang umur panjang ni ialah pelajar lama dengan pelajar baru setaraf. Mereka semua murid kepada guru itu. Jadi murid saya, murid pada murid saya, murid generasi kemudian pun sempat ke Mekah dan mengaji dengan guru yang sama. Jadi jatuhlah martabat saya. Sebab saya dengan anak murid saya, dengan anak murid saya setaraf dengan sebab guru yang sama. Jadi nak hilangkan ataupun nak timbulkan rasa gegah, nak hilangkan ego, saya sebut guru itu dengan nama yang tidak dikenali. Siraru sendiri ataupun muda sangat, macam tadi. Anak murid saya yang bawa hadis itu kepada saya tak nak sebut nama anak murid saya. Anak murid saya budak. Saya tu sebut nama hadis yang diambil oleh anak murid saya, iaitulah guru saya juga. Maka itu terlis dia. Kemudian kasratul riwayah anhu, banyak sangat riwayat macam tadi Abu Mujahid tadi, Ibnu Mujahid tadi. Dia banyak sangat riwayat daripada Abu Bakar bin Abu Daud As-Sajistani. Ditukar nama Abu Bakar bin Abu Daud kepada Ubaidillah ibni Abi Abdillah. Kemudian
Al-Aghradul Hamilah ala Tadlis Isnad Khamsah. Ya, Tauhid. Okey, satu. Tadlis Isnad pula. Yang digugurkan sanad dengan sebutan tadi. Tauhim Uluwil Isnad. Dia ingin menimbulkan kekeliruan bahawa sanadnya tinggi. Sebab bila digugurkan, maka antaranya dengan Nabi SAW masih makin kurang nama, maka sanadnya lebih tinggi. Fawatu syai'in minal hadis an syaikhin sami'ahu minhul kathir. Ada sikit je. Macam tadilah. Apa nama Sufyan ibn Uyainah. Dia banyak dengar daripada Azim. Tapi ada sikit-sikit yang tertinggal. Dia ambil daripada kawannya Abdul Razak, daripada Ma'mar, daripada Zuhri. Jadi dia buang je nama Abdul Razak dan buang saja nama Ma'mar. Kerana memang hadis dia sendiri daripada Zuhri banyak. Cuma sikit-sikit saja yang dia tertinggal. Kemudian asbabul zamul mudallis. Kenapa seorang mudallis dicela, ya? Ihamuhu as-sama' mimma la yasma' minhu. Dia membayangkan seolah dia dengar sesuatu yang dia tidak dengar. Uduluhu anil kashfi ila al-ihtimal. Kenapa dia tak betul terang? Kenapa dia tidak bercakap betul terang? Sepatutnya dia amanah. Sepatutnya dia berani kita menghadapi apa sahaja tanggapan kepadanya dengan bercakap benar atau bercakap secara terang-terang. Ilmuhu bi annahu law dzakara allazi talasa lam yakun mardiya. Dia sendiri tahu kalau dia sebut dia tidak diradai, dia tidak diperkenan. Jadi dia mencari perkenan pendengar. Hukmu riwayatul mudallis. Apa hukum perawi yang mudallis, ya? Perawi mudallis dia lain daripada perawi pembohong. Lain daripada perawi dhaif. Kadang-kadang imam-imam melakukan kerja terlis, ya. Ini ada perangai ahli politik dah sikit-sikit, ya. Nak jaga nama, nak jaga kemegahan, maka dia lakukan terlis. Raddu riwayatil mudallis mutlaqan wa in bayyana as-sama' li'anna terlis nafsuhu jarhun. Ada ulama mencela tadlis. Tadlis dianggap jarah. Ini dhaif. Tapi ini pendapat ini tak kuat. Kalaulah dibuang riwayat ahli tadlis, maka ramai imam-imam besar yang dibuang. Ya. Yang kedua tafsil. Kena huraikan sikit. Ya. In sarraha bis sama' qubilat. Dia bukan semua digunakan. Kadang-kadang dia sebut sami'tu haddatsani akhbar. Kalau disebut sami'tu akhbarani, dia seorang yang siqah, dia terima. Wa illam yusarih, kalau dia tak kata, dia tak tasrih, dia tak sebut terang, dia sebut an tadi, maka tidak diterima. Ya. Bima yu'rafu tadlis, macam mana nak tahu? Ikhbarul mudallis, dia mengaku. Macam tadi dia mengaku, macam Sufyan bin Uyainah tadi. Orang tanya, anak murid tanya, dia mengaku. Tapi kalau tidak ditanya, dia bakal terlupalah. Nasu imami. Yang kedua, ada imam jarh dan ta'dil. Ada imam yang mengkaji sanad yang menafsirkan bahawa di sini berlaku tadlis. Ya. Kemudian asyharul musannafat fi tadlis. Kita ada buku khusus tentang tadlis. Antaranya 3 buku khatib Baghdadi. Ya. Satunya Asma' Mudallisin. Yang kedua, At-Tabyin di Asma'il Mudallisin. Dan ada kemudian, tapi kitab yang masyhur dalam bab ini iaitulah At-Tabyin di Asma' Mudallisin karangan Ibnul Halabi. Tapi yang paling yang dipegang dalam bab ini, yang menutup perbincangan ini ialah Ibn Hajar. Ta'rif ahli tadlis bi maratibil mawsufin bi tadlis. Ibn Hajar, ya. Okey, mursal khafi. Saya nak ringkaskan cerita je, ya. Apa beza mudallas dengan mursal khafi? Apa beza mursal khafi dengan mudallas, ya? Mudallas, tengok, mudallas tadi dia meriwayatkan daripada orang yang pernah dia dengar. Contoh saya tadi, saya dengan guru saya di Mekah. Saya buang orang tengah. Saya dengan guru di Mekah tu memang saya bertemu. Memang saya riwayatkan hadis-hadis, cuma bukan hadis itu.
ke hadis yang diterliskan itu. Hadis-hadis lain saya riwayat secara bertemu, ya. Tapi dalam cerita Musa Khafi ini dia tidak pernah bertemu pun sebenarnya, cuma disangka bertemu dengan sebab dia sezaman ataupun dia setempat ataupun dia kemungkinan pernah jumpa tapi bukan baca hadis, ya. Jadi bukan gurunya, bukan dalam senarai gurunya, cuma disangka bahawa boleh disangka bahawa dia bertemu dengannya dengan sebab sezaman ataupun setempat ataupun mungkin pernah ada pertemuan, cuma bukan pertemuan riwayat hadis, ya. Ya, contoh ayyarwi rawi amman laqiyahu aw asarahu. Tengok, dia riwayat daripada orang yang setakat dia jumpa saja, bukan baca hadis. Atau asar ataupun sezaman saja tapi tak pernah jumpa. Malam yasma' minhu, sesuatu yang belum dia dengar. Hadis pun belum dia dengar dan dia pun tak pernah dengar apa-apa daripada guru itu. Sekadar pertemuan, sekadar sezaman ataupun setempat sahaja. Itu, tapi dia pun tak guna perkataan sami'. Dia guna perkataan an, qala, kita kata hadasani akhbaran. Dia guna perkataan an juga. Contohnya Marawah Ibn Majah min tariqi Umar Ibn Abdul Aziz an Uqbah. An Uqbah. Umar lam yalqa Uqbah. Umar tak pernah jumpa Uqbah bin Amir. Ini sahabat Nabi, ya, yang duduk di Mesir. Jadi hadis ni dhaif kerana Umar tak jumpa Uqbah. Tapi mungkin sezaman. Bukan tak jumpa, kerana tak pernah menerima hadis daripada Uqbah. Mungkin dia sezaman. Tu Umar bin Aziz pernah duduk di Mesir, menumpang ataupun mengikuti ayahnya Abdul Aziz yang pernah menjadi gubernur Mesir. Mungkin di sana ada Uqbah, tapi dia bukan guru dia. Cuma bila dia riwayatkan hadis ini daripada Uqbah dengan an, maka hadisnya dhaif. Dia pakai mursal khafi. Macam mana nak tahu lebih kurang dengan tahu tadlis? Nafsul ba'dul a'imah, ada nas, imam menaskan. Ikhbaru an-nafsi, dia beritahu speak. Ataupun maji'ul hadis bin wahjin akhar, datang hadis lain menceritakan di antara perawi itu dengan gurunya ada orang tengah. Dibuktikan daripada jalan yang lain. Hukum dia dhaif juga. Ya, ashal musannafat kita at-tafsil li mubhamil marasil, karangan Khatib Baghdadi. Al-Mu'an'an ni saya tak nak baca, cuma saya nak cerita secara umum saja, ya. Al-Mu'an'an ialah hadis yang diriwayatkan menggunakan perkataan an, tidak menggunakan perkataan ahaddatsana, akhbarana, sami'tu. Sebenarnya Mu'an'an tak ada masalah langsung, hukumnya bersambung, kecuali jika perawinya mudallis. Kecuali perawinya seorang mudallis, maka tidak diterima an-anah. Kalau dia kata an, kita tak terima sebab dia mudallis. Bagi orang yang tidak melakukan tadlis, yang tidak ada dalam senarai Ibn Hajar tadi, kitab dia Maratib Ahli Taqdis tadi itu, bagi yang tak ada dalam senarai itu, tak ada masalah. An sama dia dengan hadis-hadis biasa, ya. Kemudian insya-Allah kita akan masuk ke satu tajuk yang sangat penting lah, ya, tapi bukan sekarang, ya. Akan datang insya-Allah. Tajuk berkenaan dengan hadis maudhu', ya, hadis maudhu'. Ini panjang kisahnya. Kita akan ada kuliah khusus, ya, tentang hadis maudhu' ini, ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.